Pertama sekali ialah saya nak sebut dengan jelas, bila kita menyebut agenda reformasi itu, ia bukan milik sesiapa. Agenda reformasi ini adalah agenda universal dan milik semua orang. Kerana itu ialah tetapi ia cuba dimiliki oleh keadilan, lantas siapa yang tak bersama dalam keadilan dia menentang reformasi, itu tak betul. Bagi saya keadilan, masalah utama keadilan ini lack of leadership. Anwar tak boleh provide leadership dalam keadilan kerana apa yang dia cakap dan apa yang dia lakukan benar-benar jelas berbeza. Pertama saya sebut dengan jelas Anwar bila menang sahaja pilihan raya, Anwar telah dilantik mengetuai jawatan kuasa Caucus Reformasi dan Urus Takbir Parlimen. Daripada situ saja kita tengok, kalau saya baru saja saya Google berita berkenaan dengan Anwar ketuai Caucus Reformasi dan Takbir Urus Parlimen, saudara kita semua dalam Malaysia akan cuma membaca berita lantikan Anwar Ibrahim sahaja. Maknanya daripada dilantik, dia hanya bermesyuarat, tangkap gambar, dia berjaya duduk dengan pelbagai ahli parlimen. Lepas tu apa sepanjang tempoh dia jawatan itu apa? Dia pergi balik jumpa Perdana Menteri. Anwar sendiri sebenarnya gagal. Dia bercakap soal reformasi, tetapi apabila ada kuasa yang sedikit, dia gagal untuk menyerlahkan apa dia reformasi. Apa dia cadangan perubahan Caucus dalam parlimen? Tak ada. Sepanjang pemerintahan Pakatan Harapan tempoh hari, apa yang Anwar buat ialah hari-hari dia quote unquote menyalak nak jadi Perdana Menteri semata-mata. Itu tiap-tiap hari yang dia salahkan dia nak jadi Perdana Menteri. Apa cadangan, apa reformasi, apa perubahan yang dicadangkan, langsung tidak ada. Jadi persoalan dia saudara ialah kerana itu apabila kita bercakap soal pengkhianat tak pengkhianat ni, saya sebut dengan jelaslah. Kita tengok kepada daftar kata pengkhianat itu pada siapa. Kitab pengkhianat itu dibaca kitab siapa. Kalau kitab itu dibaca kitab yang ditulis oleh Abu Lahab, maka orang yang pengkhianat itu ialah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita rujuk kitab pengkhianat itu pada tangan Anwar Ibrahim, dah tentulah semua orang yang melawan Anwar Ibrahim itu akan digelar pengkhianat. Jadi ini masalah parti, apabila parti keadilan itu dipunyai dan dimiliki sepenuhnya oleh individu hanya kerana aspirasi. Siapa yang tak bersama dengan aspirasi dia nak jadi Perdana Menteri itu, maka dia digelar pengkhianat. Saya sebut dengan jelas, gila tak gila, 98 kita diajar untuk melawan Dr. Mahathir. Kerana apa? Dr. Mahathir lah perasuah bapak, segala kepala-kepala bapak, perosak negara dan sebagainya. Tapi tiba-tiba oleh kerana sampai satu peringkat dia melihat, walaupun ketika itu, ni cerita dia mungkin panjang lah, dia ketika itu dia sedang berunding dengan Najib Tun Razak, saya jadi orang tengah daripada ketika itu cerita yang lain. Tapi pada ketika itu dia melihat peluang bersama dengan Dr. Mahathir mungkin lebih baik untuk lebih cepat dia nak jadi Perdana Menteri. Jadi dia berunding dengan Dr. Mahathir, maka dia sucikan Dr. Mahathir sampai menghina gerakan reformasi dan pengorbanan seluruh rakyat, seolah-olah pengorbanan reformasi dan gerakan reformasi itu hanyalah milik diri dia secara peribadi. Jadi dia telah mengatakan bahawa Dr. Mahathir ini bersih. Jadi reformasi dan perjuangan pengorbanan itu hanya luka kecil semata-mata. Dia hina pengorbanan rakyat yang akhirnya siapa yang tak ikut dia cucikan Dr. Mahathir dipanggil pengkhianat. 98 siapa tak ikut lawan Dr. Mahathir dipanggil pengkhianat. Tempoh hari dan nak pilihan raya, siapa tak cucikan Dr. Mahathir dipanggil pengkhianat pula. Yang kemudian ketika dia menggerakkan pemilihan dalam parti dengan menyerang Dr. Mahathir, siapa tak menyerang Dr. Mahathir bersama pada ketika itu dipanggil pengkhianat. Jadi siapa sebenarnya pengkhianat? Jadi oleh kerana itu bagi saya ialah masalah utama keadilan hari ini ialah mereka hilang arah, mereka hilang panduan, dan hanya apabila kepentingan peribadi Anwar itu diletakkan sebagai agenda parti, reformasi itu hanyalah semata-mata kata-kata kesampingan sahaja.